Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan subscribe. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Hai, hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada hmetro.com.my bertajuk Perdana Menteri Saman Lokman Adam. Berita penuh, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memfailkan saman terhadap Datuk Lokman Nor Adam atas dakwaan menyiarkan kata-kata fitnah menerusi akaun media sosial. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO selaku plaintiff memfailkan saman fitnah itu ke atas kapasiti peribadinya menerusi Tetuan Kesavan pada 8 September lepas dengan menamakan Lokman yang juga ahli UMNO selaku defendant tunggal. Dalam penyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam satu bentuk video bertajuk Bila Presiden UMNO Panggil Tak Datang, tapi Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, kata Lokman Adam. Beliau berkata kenyataan-kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar berkenaan plaintiff dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant iaitu YouTube Lokman Adam, Facebook Lokman Nor Adam Official, Instagram Lokman Nor Adam dan TikTok Datuk Lokman Adam. Menurut plaintiff, kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud plaintiff sudah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan merancang atau berniat untuk merancang dengan bekas Perdana Menteri itu serta parti-parti politik lain yang bertentangan dengan UMNO untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan membelakangkan dan mengkhianati parti itu. Ismail Sabri berkata, beliau tidak pernah berjumpa Dr. Mahathir dan parti-parti lain dengan membelakangkan atau mengkhianati UMNO untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri. Dakwa plaintiff, beliau tidak pernah mengatur langkah-langkah secara tidak berprinsip untuk menghalang pembubaran parlimen dan seterusnya mengadakan pilihan raya umum untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Plaintiff juga mendakwa beliau tidak pernah menyalahgunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri untuk mencampur tangan prosiding undang-undang terhadap Datuk Seri Najib Razak bagi memastikan bekas Perdana Menteri itu disabitkan dan seterusnya dipenjarakan. Menurutnya, akibat kata-kata fitnah itu, reputasinya sebagai seorang ahli UMNO, naib Presiden UMNO dan Perdana Menteri terjejas, membawa kesan buruk kepada kerjaya politiknya dan siaran-siaran fitnah yang dibuat oleh defendant adalah berniat jahat. Ahli Parlimen Berat itu berkata satu surat tuntutan bertarikh 25 Ogos lepas dikeluarkan supaya defendant memadam video daripada media sosialnya dan mengeluarkan permohonan maaf kepada plaintiff, namun sehingga kini defendant gagal berbuat demikian. Oleh itu, plaintiff menuntut ganti rugi teladan dan tambahan, faedah, kos serta relief lain difikirkan sesuai oleh mahkamah. Ismail Sabri turut memfailkan permohonan secara ex parte sebelah pihak untuk mendapatkan perintah injunksi bagi memaksa defendant memadamkan video di akaun YouTube, Facebook, Instagram serta TikTok miliknya dan injunsi bagi menghalang defendant atau wakilnya daripada membuat kenyataan sama menerusi media sosial yang diuruskan oleh defendant, dan permohonan itu akan didengar hari ini di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ros Mawar Rozain. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Hai, hello, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada hmetro.com.my bertajuk Perdana Menteri Saman Lokman Adam. Berita penuh, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memfailkan saman terhadap Datuk Lokman Nor Adam atas dakwaan menyiarkan kata-kata fitnah menerusi akaun media sosial. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO selaku plaintiff memfailkan saman fitnah itu ke atas kapasiti peribadinya menerusi Tetuan Kesavan pada 8 September lepas dengan menamakan Lokman yang juga ahli UMNO selaku defendant tunggal. Dalam penyataan
tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam satu bentuk video bertajuk Bila Presiden UMNO Panggil Tak Datang, tapi Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, kata Lokman Adam. Beliau berkata kenyataan-kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar berkenaan plaintiff dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, yaitu YouTube Lokman Adam, Facebook Lokman Nur Adam Official, Instagram Lokman Nur Adam, dan TikTok Datok Lokman Adam. Menurut plaintiff, kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud plaintiff sudah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan merancang atau berniat untuk merancang dengan bekas Perdana Menteri itu serta parti-parti politik lain yang bertentangan dengan UMNO untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan membelakangkan dan mengkhianati parti itu. Ismail Sabri berkata, beliau tidak pernah berjumpa Dr. Mahathir dan parti-parti lain dengan membelakangkan atau mengkhianati UMNO untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri. Dakwa plaintiff, beliau tidak pernah mengatur langkah-langkah secara tidak berprinsip untuk menghalang pembubaran parlimen dan seterusnya mengadakan pilihan raya umum untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Plaintiff juga mendakwa beliau tidak pernah menyalahgunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri untuk mencampur tangan prosiding undang-undang terhadap Datuk Seri Najib Razak bagi memastikan bekas Perdana Menteri itu disabitkan dan seterusnya dipenjarakan. Menurutnya, akibat kata-kata fitnah itu, reputasinya sebagai seorang ahli UMNO, naib Presiden UMNO dan Perdana Menteri terjejas, membawa kesan buruk kepada kerjaya politiknya dan siaran-siaran fitnah yang dibuat oleh defendant adalah berniat jahat. Ahli Parlimen Bera itu berkata satu surat tuntutan bertarik 25 Ogos lepas dikeluarkan supaya defendant memadam video daripada media sosialnya dan mengeluarkan permohonan maaf kepada plaintiff, namun sehingga kini defendant gagal berbuat demikian. Oleh itu, plaintiff menuntut ganti rugi teladan dan tambahan, faedah, kos serta relief lain difikirkan sesuai oleh mahkamah. Ismail Sabri turut memfailkan permohonan secara ex parte sebelah pihak untuk mendapatkan perintah injunksi bagi memaksa defendant memadamkan video di akaun YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok miliknya dan injunsi bagi menghalang defendant atau wakilnya daripada membuat kenyataan sama menerusi media sosial yang diuruskan oleh defendant, dan permohonan itu akan didengar hari ini di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Ros Mawar Rozain. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy, bye-bye.